tips untuk membeli CarPlay mengikut situasi kereta korang. Salah satunya ialah situasi, contohnya kalau kereta korang tidak mempunyai sebarang CarPlay dan hanya menggunakan CD, radio FM dan sebagainya. Artinya korang just perlukan beli CarPlay external input yang bukan Android CarPlay ataupun yang perlu buka segala elektronik dia, tidak perlu pun. Korang just perlukan korang punya yang pencucuk 12 volt tu masuk kepada USB-C kepada CarPlay. Sebagai contohnya yang aku boleh tunjukkan sekarang ni, iaitu Android ataupun Apple CarPlay jenis Asawin ni guys. Ni. Maksudnya di sini korang tidak memerlukan pun sebarang connection daripada internal kereta tu. Korang just menggunakan USB-C, seterusnya sambung kepada korang punya kamera di belakang dan masuk terus di bahagian korang punya kereta ni. Sebagai contoh, ini dia ada macam dash camera juga. Lepas tu dia ada dia punya input dari segi korang boleh buka korang punya Apple Maps, Waze, Google Map dan Saijik ni aku tidak pernah try lagi. Tapi yang penting ialah korang boleh phone link di antara Google Play, Android Play ataupun menggunakan Apple. Tapi untuk pengetahuan korang, bila korang menggunakan this kind of CarPlay tanpa sebarang Android, dia tidak mempunyai Android di dalam sistem dia, tetapi dia hanya boleh dijadikan sebagai CarPlay saja. CarPlay ini ialah jenis yang korang boleh mirror daripada handphone pergi kepada CarPlay iaitu. Tetapi dari segi mirror itu, dia bukan menggunakan consumption korang punya handphone, tetapi hanya menggunakan Wi-Fi sahaja untuk membuka kepada korang punya CarPlay itu. Dan dia tidak boleh buka kepada Netflix ataupun YouTube. Sekiranya korang ingin buka kepada dua benda ini, korang perlu buka kepada korang punya telefon di bahagian ni. Dia ada mirror casting sini, screen mirroring, baru connect kepada korang punya Android CarPlay system. Ini situasi di mana korang just menggunakan easy installation ni, masuk daripada sini, lepas tu pergi connect kepada korang punya Android CarPlay dan juga FM. Dan itu kita akan tunjukkan cara untuk install korang punya CarPlay. Seterusnya lagi ialah berkenaan dengan korang punya back camera. Rear camera ini iaitu senang saja, korang perlukan satu connection iaitu red connector di bahagian belakang bonnet itu. Yang ni dia tunjukkan di sini. Belakang bonnet itu akan ada satu macam kabel merah lah begitu. Jadi akan ada connection korang perlu buat di sana. So sekiranya korang reverse camera, bila reverse kan dia akan keluar macam lampu merah kan. So daripada situ, connection di antara lampu merah itu dengan korang punya kabel yang diberikan itu perlu connect kepada di sana. Macam aku punya situasi, aku tidak pandai sangat untuk buat connection tersebut. Yang aku pernah tunjuk video sebelum ni, previous video, di mana ada seorang tukang ni, dia bahagian elektronik, so dia tolong set upkan aku punya reverse camera. Jadi untuk yang basic-basic tu aku set up sendirilah. Seterusnya lagi, kamera ini ialah dia fungsi untuk jadikan sebagai dashcam juga, di mana dia ada front camera, back camera ataupun korang boleh mode kepada split screen. Dari segi harga pula sekitar RM250 hingga RM400 yang aku pilih ni Asawin ni sebabkan harga dia lebih murah berbanding korang invest kepada Ionon. Sebab aku tengok daripada segi review, Ionon ni memang terbaik lah. Dari segi dia punya harga tu pun terlalu tinggi. Jadi aku macam terlalu tinggi RM600 tu. Bagus aku beli sistem yang ada Android kan. Sebabnya bila korang beli CarPlay plus Android, Android 13, Android 11 apa semua tu, inilah harga dia akan cecah sampai RM900. Tapi untuk Asawin CarPlay ni, korang boleh dapat harga yang lebih murah walaupun daripada China, tapi tiada masalah langsung lah. Ni kan, kalau korang buka sini Asawin yang aku sudah letak link di bawah tu. Seterusnya dia ada banyak jenis lah. Sama ada korang pilih CarPlay ataupun Android Play. Jangan tersilap situ. Sebab bila ada Android Play tu, segala aplikasi dalam tu korang boleh install directly daripada Android Play itu sendiri. Tetapi CarPlay ini dia hanya dijadikan sebagai reader lah ataupun external monitoring. Begitu saja, external monitor yang dia tidak sebarang data untuk buka segala aplikasi.
Lepas tu dari segi harga pun korang boleh dapat sampai RM200, RM250, dan harga termurah ni pun yang skrin sekecil 7 inch korang boleh dapat dalam RM200 saja. Macam aku beli sebelum ni yang ada komplit dengan 4K dashcam itu harganya ialah RM300 lebih. Dan sekarang semakin turun pricing dia, korang boleh dapatkan ni guys dengan harga ni. Seterusnya lagi, kalau kita tengok connection, inilah dia berikan korang stiker bracket begini. Lepas tu dia punya screen. Jadi kalau korang ada flat dashcam, dashboard, senanglah untuk letakkan stiker bracket ini. Tetapi kalau korang tidak mempunyai sebarang ni, ni contoh dia kan. Kalau korang tidak mempunyai sebarang macam dashboard korang macam melengkung begitu apa semua tu, aku recommend untuk korang buat modded sikit menggunakan phone holder dan seterusnya buat connection ni. Yang itu aku akan tunjukkan dalam video seterusnya lah. Dan seterusnya lagi, situasi di mana kalau contohnya kalau korang ingin ubah 100% korang punya FM radio player tu pergi kepada radio yang baru, korang kena pastikan korang pilih dia punya screen yang betul. Sebagai contoh macam gini, dia ada dua jenis lah, sama ada korang pergi kepada 9 inch ataupun 10 inch universal. Dan di sinilah dia memerlukan banyaklah connectivity perlu diubah juga, perlu dibuat. Dan daripada sini juga ni korang boleh lekat korang punya kereta terus. Tapi dari segi elektronik tu aku recommend untuk korang pergi kepada bahagian yang memang pakar untuk pasang radio dan sebagainya, itu untuk sambung connection di antara Android player ini kepada korang punya kereta tadi. Sama ada korang kena tanya dulu seller ni sama ada korang punya kereta itu supported untuk this kind of Android auto player ataupun tidak. Sebabnya yang di sini pula kelebihan dia ialah dia ada dua mode. Sama ada korang boleh jadikan sebagai CarPlay ataupun jadikan sebagai independent device. Independent device ni maksudnya segala apps korang boleh install di dalam device ini disebabkan dia menggunakan Android 13. So meaning korang bolehlah juga buka kepada Netflix, YouTube dan sebagainya. Tetapi dari segi harga itu aku minta maaf banyak-banyak disebabkan harga dia memang agak tinggi. Lagi-lagi kalau dia menggunakan Android 13 ataupun 11 ke 12 ke itu ikutlah manapun, dan dia mempunyai RAM sebanyak 2GB serta storage macam 64GB gitu ataupun boleh tambah storage juga. Dan daripada situlah harga akan melonjak naik daripada RM500 hingga RM1000. Seterusnya lagi berkenaan dengan produk daripada Asawin ni yang korang boleh tengok. Ini merupakan jenis Android version, Android plus CarPlay. Dia boleh dua mode. Di sini sama ada independent mode ataupun single begitu. Seterusnya kelebihan dia ialah harga dia dalam RM500, tetapi korang boleh dapat 4 kamera sekali, menjadikan dia 360 kamera plus CarPlay juga. Dan di sini dia bagi tahulah, dia bagi tahu sendiri sini. Dia supported for memory 4GB RAM, 32GB ROM. Cuma dia tidak bagi tahu dia punya jenis Android system ni apa yang digunakan. Tapi yang penting ialah dia bagi tahu ini boleh offline mode disebabkan dia mempunyai GPS. Daripada segi accuracy itu pun tidak pasti lagi macam mana. Dan juga kalau kita tengok di sini, ini merupakan dia punya interface daripada Android CarPlay ini. Seterusnya dia adalah dia punya macam navigation juga, phone, calendar dan sebagainya, termasuk Google Assistant juga untuk kita bercakap directly menggunakan mikrofon sedia ada. Seterusnya dia ada juga support sound fill system untuk ubah sistem speaker yang ada pada korang punya inilah kereta tu, untuk dia tentukan speaker tu pada bahagian hadapan ataupun bahagian belakang. Tapi insyaAllah yang ni pun aku bakal invest juga, sebabnya kita ingin untuk try juga bagaimana dengan dia punya quality dengan DSP type correction. Seterusnya ini interface yang ada pada Android CarPlay itu, tapi kita tidak pasti Android version berapa yang dia disediakan di sini. Cuma yang penting ialah dia boleh buka video. Seterusnya yang ini juga line to plug ni agak complicated sedikit disebabkan korang perlu pomen ataupun wireman untuk uruskan segala cabling ni. Aku tidak recommend untuk korang pandai-pandai sendiri, takut
NCD dia salah ke apa semua, itu aku tidak berani lah untuk cakap benda ni untuk pasang sendiri. Jadi pomen sebelum ni aku bayar dalam 60 hingga 100 ringgit lah, based on korang punya kereta dan juga complexity juga. So itu sahaja daripada tips aku tentang cara untuk beli CarPlay. Yang pasti tengok tujuan dan juga budget korang. Kalau korang mempunyai budget rendah dan tidak mahu ganggu korang punya sistem sedia ada, korang just beli kepada CarPlay yang harga dalam 200 lebih hingga 300 ringgit gitu. Tetapi kalau korang ingin advance system dan independent system juga, offline punya system juga, korang boleh invest kepada Android 13 Android CarPlay system, di mana dia boleh CarPlay plus independent mode juga untuk korang punya device. Tapi korang perlu ingat, harga dia akan lebih dari 500 hingga 1000 ringgit begitu. Kalau sekiranya korang jumpa rendah daripada situ, kemungkinan besar korang punya Android akan ada masalah lagging, buffering dan sebagainya. Itu aku sudah experience benda tu. Jadi sebab itulah aku recommend korang untuk beli sama ada dua jenama ni, iaitu Asawin ataupun Ionon. Walaupun harga dia tinggi tetapi sangat berbaloi, kerana korang tahulah kan, kalau bab-bab kereta ni kena pastikan harga yang tinggi juga. Sebabnya satu lagi, bila korang beli daripada kedai sendiri, harga akan jadi 1000-2000 ringgit. Tetapi bila korang dapat Android player dia tu, memang selalunya haprak lah, apalah, memang quality out lah aku boleh katakan. Jadi paling selamat ialah untuk korang beli antara dua brand yang aku recommend ni, sama ada Asawin yang korang tengok sekarang ni ataupun Ionon device, sebab dia banyak lagi aksesoris tambahan yang korang boleh letakkan sendiri ataupun minta tolong korang punya pomen untuk pasangkan terus. Sebagai contoh ni, benda ni dia ada aksesoris tambahan lagi di dalam dia punya device ni. Jadi untuk sebarang pembelian korang boleh pergi tekan link di bawah, ataupun sebarang soalan boleh ajukan juga di bawah. Tapi untuk jenis Android player ini, InsyaAllah aku akan review selepas aku beli dan juga selepas korang purchase untuk aku dapatkan duit affiliate itu untuk aku beli ni guys. Baru berbaloi begitu. Okay, InsyaAllah guys.